Hai semua, selamat datang. Jom kita terus masuk ke dalam ulang kaji pantas untuk bab 5 tingkatan 5, iaitu pembentukan Malaysia. Topik ni memang sangat-sangat popular dalam SPM, jadi pastikan anda betul-betul faham isi-isi pentingnya. Okey, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan pecahkan cerita pembentukan Malaysia kepada 5 bahagian utama. Kita akan mula dengan dari mana datangnya idea ni. Lepas tu kita tengok siapa yang suka dan siapa yang tak suka. Kemudian, kita akan lalui langkah demi langkah prosesnya sehinggalah kita lihat apa cabaran luaran yang terpaksa dihadapi. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan gagasan Malaysia ni? Dari mana datangnya idea ni? Okey, gagasan Malaysia ni yang dicetuskan oleh Tunku Abdul Rahman pada asasnya adalah satu idea besar untuk menyatukan beberapa wilayah. Bayangkan macam kita susun kepingan-kepingan puzzle. Ada Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Cadangannya ialah untuk cantumkan semua ni jadi satu negara persekutuan yang lebih besar, stabil dan merdeka. Jadi, kenapa nak tubuhkan Malaysia? Mesti ada sebab, kan? Ada 4 faktor utama yang mendorong idea ni. Pertama, faktor keselamatan. Ancaman komunis di Singapura dan Sarawak tu sangat serius, jadi dengan bergabung lebih mudah untuk kita tangani. Kedua, keseimbangan kaum. Kemasukan Sarawak dan Sabah boleh seimbangkan komposisi penduduk. Ketiga, ia dapat mempercepat kemerdekaan untuk semua wilayah yang belum merdeka ni. Dan akhir sekali, semestinya untuk pembangunan, supaya semua wilayah dapat maju bersama-sama. Tapi, macam mana-mana cadangan besar pun, tak semua orang terus angkat tangan setuju. Ada yang sokong, ada juga yang menentang. Jom kita tengok reaksi dari pelbagai pihak. Cuba kita lihat jadual ni. Reaksinya memang bercampur bau. Kalau di Tanah Melayu, rata-rata setuju. Tapi di Sarawak dan Sabah, ada parti yang nak merdeka dulu, risau hilang kuasa. Di Singapura pula, ada yang tuduh ini cuma satu bentuk penjajahan baru oleh Tanah Melayu. Malah, ada juga yang ada impian sendiri, macam Parti Rakyat Brunei yang nak tubuhkan negara Kalimantan Utara. Jadi, tentangan tu wujud dengan alasan yang berbeza-beza. Okey, disebabkan ada yang sokong dan ada yang ragu-ragu, proses pembentukan Malaysia ni tak boleh dibuat secara tergesa-gesa. Kena ada langkah-langkah yang strategik dan teliti untuk merealisasikan idea ini. Prosesnya sangat tersusun. Fikirkan macam ni. Mula-mula kenalah pergi melawat dan berbincang untuk jelaskan idea tu. Kemudian tubuhkan JSKM sebagai platform perundingan. Untuk dapatkan suara rakyat secara rasmi, referendum diadakan di Singapura dan Suruhanjaya Cobalt ditubuhkan untuk Sarawak dan Sabah. Bila dah dapat sokongan, barulah pergi berunding dengan British di London dan akhirnya tubuhkan JAK untuk rangka perlembagaan negara baru. Nampak tak alirannya? Satu persatu. JSKM ni peranannya sangat-sangat penting. Ia bertindak macam jambatan komunikasi. Tugas utamanya adalah untuk yakinkan orang ramai, wujudkan ruang dialog dan sebarkan maklumat yang betul supaya tak ada lagi keraguan atau salah faham. Dan hasil daripada semua proses tadi, terutamanya dari Suruhanjaya Kobel, muncullah satu angka yang sangat signifikan. Angka ini, 2/3, boleh dikatakan telah menjadi titik perubahan dalam sejarah pembentukan Malaysia. Laporan Suruhanjaya Cobalt inilah yang memberikan lampu hijau. Ia mengesahkan bahawa majoriti, iaitu 2/3 penduduk Sarawak dan Sabah, memang bersetuju untuk menyertai Malaysia. Tapi persetujuan ini datang dengan syarat yang amat penting. Hak dan autonomi mereka mesti dijamin dalam perlembagaan baru. Nah, bila majoriti dah bersetuju, tibalah masanya untuk memeterai segala janji dan persetujuan ini dalam bentuk dokumen yang sah. Inilah fasa di mana Undang-Undang Negara Baru kita mula dibentuk. Dokumen keramat ini dikenali sebagai Perjanjian Malaysia 1963 atau ringkasnya MA63. Ia ibarat sijil kelahiran untuk negara Malaysia. Di sinilah tarikh rasmi pembentukan ditetapkan, ahli-ahli persekutuan disenaraikan dan yang paling penting, jaminan-jaminan seperti peruntukan kursi parlimen dan status Bumiputera untuk Sarawak dan Sabah dimaktubkan. Dan ini pula adalah perincian jaminan-jaminan yang dipersetujui dalam JAK. Perhatikan betul-betul. Walaupun ada dasar-dasar peringkat persekutuan seperti agama Islam dan bahasa Melayu, ada kelonggaran diberikan kepada Sarawak dan Sabah. Dan yang paling unik, yang anda wajib ingat, ialah kuasa imigrasi. Ini bukti jelas autonomi yang telah dijanjikan kepada mereka. Okey,
Proses dalaman nampak lancar, tapi jangan sangka semuanya mudah. Cabaran terbesar datangnya bukan dari dalam, tetapi dari jiran kita sendiri. Pembentukan Malaysia telah mencetuskan konflik yang dikenali sebagai konfrontasi. Di sebelah kiri, kita boleh nampak kenapa Indonesia menentang keras. Mereka melabel Malaysia sebagai projek neokolonialisme British dan melancarkan slogan Ganyang Malaysia. Tapi lihat pula di sebelah kanan. Apa respons Malaysia? Kita tak terus isytihar perang. Sebaliknya, kita gunakan saluran diplomasi. Kita patahkan propaganda mereka, kita bawa isu ini ke PBB dan kita adakan mesyuarat. Akhirnya, perubahan kepimpinan di Indonesia sendiri yang menamatkan konflik ini secara aman. Jadi, sebagai kesimpulan, cuba kita renungkan soalan ini. Macam mana kita boleh buktikan bahawa Malaysia ini dibentuk bukan atas dasar paksaan, tapi melalui rundingan dan persetujuan bersama? Jawapannya ada pada semua langkah yang kita dah bincangkan tadi, daripada lawatan, JSKM, Suruhanjaya sehinggalah ke perjanjian. Inilah inti parti utama yang perlu anda kuasai dari bab ini.